So, okay, jadi topik perkongsian pada pagi ni insyaAllah adalah berkisar tentang gula lah. Gula. So pertama sekali saya mohon maaf dulu sebab slides yang saya prepare pagi ni masih lagi belum saya sempat nak permudahkan. Masih lagi banyak teks. Masih lagi banyak teks. InsyaAllah lain kali bila saya kongsi pasal gula, kita permudahkan lagi supaya lebih senang nak faham dengan lebih banyak gambaran. Jadi hari ini masih lagi raw data lah. Okey, so bila kita cakap pasal gula, okey, jadi gula secara semula jadi memang ada dalam makanan. Gula ni kita kenali sebagai gula intrinsik kerana dia memang datang dari makanan. Dalam makanan tu dah sedia ada gula ni. Fructose, lactose and kanji. Yes, fructose daripada buah-buahan lah. Kalau kita makan pisang, dragon fruit, apple, semua tu dah ada gula semula jadi. Ini kita panggil fructose ataupun fruit sugar. Kemudian dalam sayur-sayuran pun ada gula ya. Dalam sayur-sayuran pun ada gula. Ini kita panggil kanji dan fructose. Dan yang terakhir dalam susu, milk sugar ataupun lactose. Lactose. Alright, so ini gula yang memang secara semula jadi ada dalam makanan. Jadi apakah gula? Jadi gula ni adalah karbohidrat ringkas. Dia adalah karbohidrat, dia adalah komponen karbohidrat. Nanti insyaAllah hari Khamis ke saya kongsi pasal karbohidrat. Bekalkan sumber tenaga. Yes. Gula membekalkan sumber tenaga. Segera dia mudah diserap dan dia ada dalam makanan-makanan karbohidrat yang kita semua suka makan hari-hari seperti nasi, mi, roti, pasta, ubi-ubi ni semua ada karbohidrat dan ada gula. Ya. So macam saya mention tadi, dia dalam bentuk fruktosa, susu dan bentuk laktosa. Selain daripada gula semula jadi, masalah kita hari ini, kita ada gula yang kita panggil gula tambahan. Gula tambahan ni manusia yang create untuk penyediaan makanan. Jadi sebenarnya kalau ikut kita secara biasanya kita tak perlu pun gula tambahan dalam diet kita ni, dalam pemakanan kita, sebab kita dah dapat dah keperluan gula tu melalui pemakanan kita. Okey, jadi ini nama-nama gula. Saya rasa mungkin tak nampak, nanti saya screenshot hantar. Saya screenshot hantar. Nanti boleh rujuk balik dalam WhatsApp nanti. Tapi ini antara nama-nama gula kan. So kalau kata kita tengok food labeling tu kan, kita baca food labeling, kita tengok dia tak kata tak ada sugar, tak ada gula. Kita pun fikir selamat kot tak ada gula. Tapi rupanya ada dalam nama-nama lain. Antaranya saya sebut dia kata no sugar kan, tapi check label. Check label, dia mungkin bentuk sukrosa, fruktosa, sorbitol, mannitol, inverted sugar, golden syrup, molasses, rice extract, maltose, malt and malt extract, madu, corn syrup. Ini semua nama-nama lain bagi gula. Jadi bila kita tengok label, pastikan kalau kita nak tahu, bila kan banyak produk sekarang dia kata no sugar added. Kan, no preservative, no trans fat. So cuba check sebab betul dia kata tak ada sugar, tapi sugar dia dalam bentuk lain, nama lain. Jadi ini kena hati-hati. Okey, satu lagi tip, bila kita beli produk makanan, bila kita tengok label, macam mana nak tahu produk makanan tu gula dia sangat tinggi. Kalau kata the first ingredient dia tulis sugar, maknanya makanan itu majority sugar. Itu cara nak baca label. So kalau dia tulis benda lain, maknanya bukanlah sugar komponen utama. Tapi the moment kita baca label nutrisi tu, kita tengok first komponen dia tulis sugar. Dah sah lah. Itu memang gula. Kita memang tengah makan gula. So itu cara nak membaca. Okey, jadi apakah saranan pengambilan gula tambahan? Jadi WHO tahun 2003 telah menyarankan tidak melebihi 10% daripada jumlah tenaga harian. Jadi bagi orang dewasa, purata pengambilan gula tambahan yang disarankan jangan lebih 10 sudu teh sehari. Jadi 10 sudu teh ni kena faham bukan kita duk cedok 10 sudu teh masuk dalam minuman teh kita. Ini termasuk dalam masakan kita, dalam minuman kita, semua benda yang kita tambah gula tambahan tu kena jaga-jaga.
Jadi gula tambahan yang kita masukkan ni adalah gula tambahan dalam makanan dan minuman, gula tambahan yang kita tambah dalam memasak dan menyediakan makanan. Jadi jangan lebih daripada 10 sudu teh sehari. Jadi apa kesan dia? Okey, kesan utama gula yang berlebihan ni mengakibatkan kalori berlebihan. Tenaga yang berlebihan ni sebab kita tengok kalau budak-budak dia makan gula-gula malam-malam dia tak boleh tidur, dia hyper. Perasan tak? Dia makan coklat ke apa kan, dia minum air manis dah dia tak boleh tidur. Dia punya excitement level tinggi. Jadi sebab apa? Dia punya ada lonjakan tenaga, kalori berlebihan. Jadi semua tenaga dan kalori yang tak digunakan ni akan meningkatkan berat badan dan menyebabkan obesiti. Jadi tahun 2006 dia orang buat kajian 29.1% orang dewasa di Malaysia adalah terlebih berat badan, 14% obes. Tapi itu 2006. Tahun lepas 2019 rakyat Malaysia yang lebih berat badan adalah 50%. So setiap 2 orang, seorang lebih berat badan. Itu realiti hari ni. Itu dewasa. Kalau kanak-kanak, daripada 5 orang kanak-kanak, 3 orang lebih berat badan dan obes. Itu kanak-kanak kita sekarang. Jadi ini satu masalah yang besar dan dia sebenarnya masalah negara. Sebab bila datangnya terlebih berat badan, ini akan datang dengan penyakit kronik seperti diabetes, darah tinggi, penyakit jantung. Jadi ini akan menyebabkan banyak masalah kepada keluarga, masyarakat, komuniti dan negara. Sebab ramai orang sakit dan kita akan kehilangan ramai orang di usia muda. Dan ini hakikat ni sedang berlaku. Kita lihat ramai orang pada usia muda meninggal dunia. Yalah memang itu dia punya takdir dia. Tetapi perkara ni kita kena usahalah untuk elakkan. Betul? Jadi ini satu masalah yang sangat-sangat kritikal lah. Sangat-sangat kritikal. Lebih-lebih lagi kita tengok dengan PKP baru ni semua orang naik berat badan. Sebab duduk rumah je, order grab food je. Jadi macam mana kita nak kurangkan makanan dan minuman kita, pengambilan gula kita. Okey, yang pertama ni tips sajalah. Okey, satu, bijak pilih makanan yang rendah kandungan gula. Jadi kalau boleh, kalau kata kita suka makan kuih muih dan kek, elakkan makan setiap hari. Selang-selikan. Maknanya manisan tu tak semestinya kuih muih dengan kek. Maknanya mungkin tukar pada buah-buahan. Jadi minum petang, tak payahlah setiap hari pengat pisang. Kan? Semalam dah pengat pisang, hari ni makan buah. Apple sebiji untuk minum petang. Jangan buat hari-hari. Kita punya masalah, masyarakat kita terlalu banyak ambil kuih muih ni setiap hari. Sarapan ambil kuih, petang ambil kuih. Kalau pergi meeting aja mesti ada kuih muih. Wajib. Jadi sebenarnya tak bagus. Kita kena tukar budaya tu. Okey, yang kedua, kurangkan kekerapan mengambil makanan bergula. Ni macam saya cakap tadilah, tapi yang paling kritikal waktu makan gula tu, elakkan waktu ambil tu di antara waktu makan utama dan sebelum tidur, khususnya malam. Maknanya kita dah dinner awal, sebelum tidur kita makan lagi biskut ke, kuih muih ke kan, kita buat kita punya more ke. Jangan. Itu sangat berbahaya. Sebab gula shake okey good. Shake sangat okey. Shake okey. Dia punya glycemic index rendah. Dia orang teh tarik kan tu saya. Teh tarik pun bahaya sangat Datuk. Teh tarik bahaya. Mabuk teh tarik. Bahaya sebab dia punya glycemic index terlalu tinggi. Itulah. Jadi kita tak nak gula dalam darah kita melonjak. Itu sangat bahaya. Okey, yang ketiga, semak kandungan gula. Bila kita beli makanan, ambil masa tengok saja. Kan? Sebab kita boleh buat pilihan yang lebih bijak. So yang keempat, minuman, tukarlah kepada air kosong. Tukar air kosong, bukan susah. Nak tukar. Fikir nak sihat, minum air kosong. Kurangkan air manis. Coach. Coach, honey macam mana? Honey okey, tak ada masalah. Tak ada masalah lagi. Tapi sama juga jangan berlebihan. Jangan berlebihan. One tablespoon pun cukup lah. Boleh, insyaAllah boleh. Kami pun pagi tadi buat shake letak honey. Hari ni letak honey, tak letak buah tamar. Letak honey. Satu sudu dah. Just nak ambil khasiat dia kan, nak ambil rasa manis cukup. Bukan untuk berlebihan. Manuka honey. Tak ada Manuka honey pun bagus. Macam-macam honey boleh. Any honey you can take, insyaAllah. Alah yang apa tu, beli commercial one tu tak? Yang commercial yang murah tu taruh gula. Dia taruh gula. Betul. Sebab itu masa beli tu tengok dia punya
label kuantiti tu kan. Ani pun tahu gula, ya Allah. Hani tahu gula, taruh air, apa sajalah tu. Itulah. Dia orang tipu pun ni. Jadi kita kena berjaga-jagalah. Okey, yang kelima, menghadkan pengambilan gula atau susu pekat manis. Especially masyarakat kita lah. Kita suka susu pekat manis tu. Sedap pun. Hampir semua benda makan dengan susu pekat manis. Roti pun boleh, biskut pun boleh. Memang sedap. Dulu Jadi, tu, dulu Ya, masa ya. budak-budak tu, masa budak, OT menggali, OT pound dia kata, dia tahu apa nama cucu Cak Junjung. Dia betul. breakfast. Aduh, sedapnya. Cucu Cak Junjung tu. Betul. Dengan OT nak pergi sekolah ni. Ya. Aduh. Saya pun pernah buat macam tu dulu Dato'. Masa kecil-kecil tu ada. Sedap, manis, sedap. Cucu Cak Junjung. Aduh. Lepas tu roti tu dilumurkan dengan susu tu. Itu pula. Masya-Allah. Kemudian sampai kat sekolah ada orang jual di jalan tu alus mitai. Tahu tak alus mitai? Itu apa Dato'? Yang gulung-gulung, yang gulung saya floss. Dulu sekolah. Itu tu sekolah masa sekolah dulu. Dia ada cerita dulu dalam bawa. Candy floss. Dia panggil alus mitai begitu. Itu dahsyat tu kandungan gula. Orang Perak alus mitai. Orang Perak kata alus mitai tu. Woi, itu sedap tu. Masuk dia. Ui. Ya, mitai. Kena tikam dapat. Kenangan. Okey, jadi semua tu kalau boleh elakkan. Bukan tak boleh. Sekali lagi saya tekankan, bukan tak boleh. Tapi kita kena berhati-hati. Jadi bila kita nak dakwah kepada anak, cucu, kita jangan halang kata langsung tak boleh. Boleh. Tapi in moderation. Kan, contohnya macam saya sendiri. Anak saya suka minum deterjen. So saya limitkan satu hari satu. Satu hari satu. Tapi deterjen tu bagus. Tapi dia punya gula pun tinggi Datuk, masalahnya. Ayo. Jadi kalau budak-budak ni, kalau kita tak kawal, jangan kata satu. 6 botol pun dia boleh minum habis. Betul. Jadi itu yang berbahaya. Sebab itu kan kami ada kawan dekat hospital, dia nurse kat hospital, dia kata kes diabetes ni, dia orang hari ni dah detect budak umur 6 tahun pun ada diabetes. Aduh. Bayangkan. Ya. Susah. Ini satu keadaan yang dulu tak pernah wujud. Tapi disebabkan amalan pemakanan kan. Makanan yang sedap, manis. Budak tu nak bagi kan air manis, aiskrim, coklat. Tu umur 6 tahun. Tapi Amirul, satu yang pelik sikit ya. Tapi semut dia suka gula tak ada dapat diabetes ya dia orang tu. Semut. Dia tak ada pula hidup elok. Mana tahu. Itulah kita tengok dia ambil aja kot gula tu, dia bawa aja pergi sarang tu. Dia tak makan banyak. Dia bawa pada dia punya family kot. Wallahu alam. Okey, so kesan saya nak bagi contoh pengambilan gula berlebihan. Kesan ialah okey, katalah satu sudu teh gula 20 kalori. Satu sudu teh je 20. So katalah seseorang itu kalaulah seseorang itu dia ambil 7 sudu gula tambahan setiap hari. Maknanya daripada minuman, makanan dia, maknanya daripada gula sahaja, tak campur benda lain, dia dah ambil 140 kalori tambahan. So katalah 140 kalori ni dia tak buat apa-apa. Dalam sebulan dia dah terkumpul 600 gram lemak. Aduh. Dalam sebulan. Maknanya hampir sekilo tu. Kalau setahun kali 12 bulan, berat badan dia dah naik 7.2 kilo. Semuanya hasil daripada gula sahaja. Gula sahaja, bayangkan. Tak payah cakap pasal makan benda lain lah. Tak payah cakap pasal makan burger banyak, pizza banyak ke, ataupun makan nasi biryani berpinggan-pinggan. Tak payah cakap. Cakap pasal tambah gula je. 7 sudu teh gula saja cukup untuk menyebabkan berat badan tu naik 7 kilo setahun. Bayangkan kalau 10 ni dia orang kata Amirul, minuman dalam botol, dia kata minum dalam botol macam Coca-Cola, dia kata satu Coca-Cola botol tu ataupun drink dalam tin tu kan, dia kata 6 sudu dia punya gula. Betul. Memang betul. Betul. Ya. Nanti saya kongsikan gambar bilangan sudu teh gula dalam minuman kegemaran kita.
orang Malaysia nanti. Hari ni tak dapat tapi saya ada gambar tu. Okey. Jadi kalau kita ni memang hantu gula kan, kita pun nak bakar gula tu. Kita kata tak apa, aku memang nak benda manis. So nak bakar 140 kalori, kalau kita nak bakar satu, kena jogging atau jalan naik bukit 20 minit. Sebab 7 sudute tu. Ataupun buat senam aerobik 30 minit atau basikal 40 minit, atau kita tak ada masa, kita buat kerja-kerja rumah, sapu sampah, basuh, memasak, mengemas tanpa henti selama 1 jam. Memang berpeluh kuyuk lah. Semua gara-gara nak bakar 140 kalori sebab kita nak makan 7 sudutih gula tambahan. Itulah caranya. Nampaknya kita ni masalah besar kesihatan ni, gula sampai the number one gula. Ya, betul. Because kalau dapat kecil manis, dia 3 serangkai. Betul. 3 serangkai. So gula nampaknya kita mesti ada satu hari gula, hari gula. Betul. Betul. Saya setuju sangat saranan Datuk tu. Kita boleh wawarkan, maknanya kalau boleh hari contohnya hari Isnin adalah hari tanpa gula. Hari tanpa gula. Jadi hari Isnin kita wawarkan untuk semua ahli kita, hari Isnin ni kena usahakan tak boleh makan gula. Boleh, kita boleh usahakan. Boleh. Tak ada masalah. Datuk, Amirul. Saya sangat setuju kita kena bantu KKM kita. Pihak kementerian dia memang dia dah wawarkan itu, tapi tak cukup. Kita pada peringkat akar umbi ni kena main peranan juga. Apa nama Amirul? Kita buat ada grup, kita ada grup kecil ni, kita ada logo. Kita tulislah, kita macam non government body, kita tulis official, dia nak ambil tak kita tahu saranan kita mesti ada. Biar non government lah. Ya, betul. Apa? Kita boleh buat NGO lah. sihat. NGO lah. You create one NGO lah. Masjid NGO katakan. NGO sihat. What's wrong? Boleh. InsyaAllah nanti kita sarankan. Macam-macam kita buat ni. Boleh. Jadi kita kecil-kecil, lama-lama tak tahu. InsyaAllah. Gula. 3 serangkai, heart problem, macam-macam problem, kidney problem. Sangat besar masalah. Gula lah. Gula. Jadi hari ni ada 2 video sekarang saya kongsi dalam grup. Satu kesan gula kepada badan. Yang kedua, apa akan jadi pada badan kita kalau seminggu kita tak ambil gula. Bagus tu. Tak makan. Okey, so itu saja perkongsian hari ni. Jangan lupa senaman kita hari Ahad, dan insyaAllah hari Khamis kita ada sesi senaman, sesi sembang sihat. Kita kongsi pasal karbohidrat pula. Minta dia campur sikit, ada duduk atas kursi. Boleh. Saya akan inform Coach Subian. Tak payah 2-3 pun cukup. Kami buat sendiri. Kami dah. Boleh. Nanti saya maklum pada Coach Subian. Dia mesti ada senaman-senaman kreatif tu. Ya. Apa tu Cik Elmi? Kita ada Cik Elmi baru masuk ni. Elmi. Amirul. Ya, saya. Nanti you special request dengan Subian. Hari Ahad ni memang khusus selesai atas kursi. Kita seronok lah. Boleh. Boleh melompat tak apa. Mix lah. Tak apa Datuk. Kita buat hari Ahad ni special edition atas kerusi. Nanti saya boleh rakamkan video tu, kita boleh share supaya kemudian orang lain pun boleh guna. That's very good Datuk, variation tu. Pasal apa? Ada ramai-ramai 60 ni sakit lutut banyak. Ya, betul. Dia tak boleh lompat. Betul. No skipping, no apa skipping tak boleh. Okey. InsyaAllah. Saya dah tulis dah ni. InsyaAllah. Senaman duduk hari Sabtu ni. Hari Ahad ni. Bagus. Mula ada kat baring tu boleh. Dia boleh buat tapi nak bangun tak boleh. Betul lah tu. Buat baring boleh tapi nak bangun dah susah. Ya. Seronok sangat baring, tak nak bangun. Cari bantal tu Ya. Yelah, tambah pula hari Ahad dah tu. Kalau dah baring-baring tu terus je lah tidurnya. Itu boleh sedap tu. Hujan lah tu.
Tapi one thing lah, kita ni dua saya ingat dua perkara ni. Satu air, nombor dua gula. These two ni nampaknya boleh jalan. Betul. Air dan gula. Ya. Kita kena bagi kesedaran juga kepada orang ramai pasal gula tu datang dalam pelbagai bentuk. Bukan sahaja gula yang kita letak masa kita masak atau minum, tapi gula yang memang ada dalam makanan. Itu yang ramai orang tak perasan. Kan? Dalam makanan harian ni, especially macam Datuk kata tadi, minuman. Kan? Ramai orang tak perasan berapa banyak gula dalam Coca-Cola, berapa banyak gula dalam minuman Coca-Cola tu garai je. Teh, kan? Cendol contohnya, gula pun banyak. Kan? Jadi itu nanti saya kongsikan gambarnya. Cendol sedap. Cendol tu letak musangking atas cendol sedap. Allahuakbar. Kita makan. Terima kasih Ustaz Paskulo. Terima kasih. InsyaAllah jumpa Khamis. Terima kasih semua. Jaga diri. Okey.